الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. إن شاء الله ini sambung balik pengajian kita dalam kitab Matan Muqaddimah Al-Hadramiyah. Masuk bab fasal jamak pula. Surat 470. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. Amin. فصل في الجمع بالسفر والمطر. Fasal pada menyatakan jamak kerana musafir dan jamak kerana hujan. Kita kena faham muslim-muslimat, pada mazhab Syafi'i jamak hanya berlaku dalam dua masalah sahaja, iaitu jamak kerana musafir dan jamak kerana hujan. Dua masalah ni. Selain daripada dua masalah ni tidak berlaku jamak. Jelas dah muslim-muslimat. Dia jamak ni apabila seseorang itu musafir ataupun hujan. Selain daripada hujan ataupun musafir, tidak akan timbul isu jamak. Yalah. Adapun kesempitan waktu, masalah sempit waktu, dia gini. Ulama kata ada pendapat dalam mazhab Syafi'i, pendapat ni kuat juga, iaitu pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebut boleh jamak kerana kesempitan waktu. Kerana sakit. Boleh juga. Tapi ini pendapat Imam Nawawi, bukan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, tapi pendapat ni kuat juga, iaitu jamak kerana sakit. Adapun jamak kerana kesempitan waktu, ni berlaku perselisihan yang paling besar di kalangan mazhab Syafi'i. Pendapat ini cukup dhaif dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Yalah. Sama. ويجوز الجمع بين العصرين والعشاءين تقديما وتأخيرا. Baik. Harus wa yajuzu dan harus jamak bainal asraini wal isya'aini. Jamak di antara dua asar. Apa maksud dua asar di sini? Yakni zuhur dan asar. Zuhur dan asar. Wal isya'aini. Maksud apa dua isya' dengan makna maghrib dan isya'? Dia boleh jamak, dia ada pasangan dia. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya'. Tidak boleh kita jamak asar dengan zuhur. Asar dengan maghrib. Tidak boleh. Kerana bukan pasangan dia. Ataupun subuh dengan isya'. Tak boleh. Kerana apa? Bukan pasangan dia. Dia ada pasangan masing-masing. Jamak boleh tadi tu. Taqdiman atau ta'khiran. Jamak secara takdim ataupun jamak secara ta'khir. Yang ni benda semayang hak lewat kita awalkan. Hak tu jamak takdim. Jamak ta'khir dia semayang yang awal kita lewatkan. Yalah. Sama. وتركه أفضل إلا لمن وجد في نفسه كراهة الجمع أو شك في جوازه أو يصلي منفردا لو ترك الجمع. Tarkuhu afdal, meninggalkannya jamak adalah afdal. Sebab apa? Kerana khuruju minal khilaf mustahab, keluar daripada khilaf adalah pendapat yang lebih baik. Kerana masalah jamak bukan masalah berlaku persepakatan di kalangan para ulama. Ulama tak berlaku sepakat dalam masalah jamak ni boleh ke tidak. Mazhab jumhur para ulama menyatakan jamak kerana musafir dan jamak kerana hujan dibenarkan. Adapun mazhab Hanafi kata jamak hanya dalam masalah haji saja. Selain daripada masalah haji tidak timbul isu jamak. Ini pada mazhab Hanafi. Oleh kerana demikian afdal ditinggalkan. Yakni benda buat seperti biasa. Ni masalah jamak, qasar lain. Kita bahas dah kan? Qasar masalah lain. Ni masalah jamak. Illa melainkan
Melainkan afdal buat tu bagi siapa? Liman wajada fi nafsihi karahatal jam'i. Yang siapa yang wujud dalam dirinya benci terhadap jamak. Benda kok main jamak-jamak. Orang buat sempurna lah. Maka ketika itu, afdal dia buat. Kenapa? Kerana benci benda yang dibuat oleh Nabi adalah nafsu. Maka ketika itu, didik nafsu dia dengan dia melakukan perkara yang dia benci tersebut. Yalah. Au syakka fi jawazihi. Ataupun syak pada keharusannya. Orang kata boleh. Ya tak boleh. Maka ulama kata ketika itu, afdal dia jamak. Melainkan orang mazhab Hanafi lah. Orang mazhab Hanafi tak timbul isu ni. Au yusalli munfaridan law taraka jam'a law taraka al-jam'a. Dan juga solat seorang diri sekiranya meninggalkan jamak. Maksud mana? Kawan-kawan dia nak jamak belaka. Dia tak ambil jamak, dah nak ambil hak afdal. Tapi kalau dia tak jamak, dah kawan-kawan semayang, jamak belaka dah, KG asar, dia semayang seorang lah. Maka ketika itu ulama kata afdal dia jamak pula. Sebab apa? Supaya semayang dia tidak berlaku seorang diri. Jelah, sambung. Wa syurutut taqdimi arba'atun. Baik, syarat jamak takdim ada 4. Benda? Al-bida'atu bil-ula. Al-bida'atul bil-ula. Dimulakan dengan solat yang pertama. Maksud apa? Sekiranya nak jamak zuhur dengan asar, wajib semayang zuhur dulu baru boleh semayang asar. Sekiranya dia semayang asar dulu baru semayang zuhur, maka zuhur sahaja sah, asar tidak sah. Faham? Dia mesti ikut tertib. Kalau maghrib dengan isyak, tu imam pernah berlaku. Masa tu rombongan semayang kereta mula-mula siapa? Kemudian semayang maghrib. Sudah semayang maghrib, kita pun bangun semayang isyak. Bila kita semayang isyak, rombongan kedua siapa? Dia ikut kita. Dan dia tengok kita semayang isyak, dia pun semayang isyak dulu. Lepas tu baru semayang maghrib. Maka apa hukum semayang? Maghrib sahaja sah, isyak tidak sah. Faham? Faham. Sama. Wa niyatul jam'i fiha walau ma'as salam. Dan juga niat jamak padanya pada salat yang pertama. Walau ma'as salam. Sekalipun dalam salam. Niat jamak takdim tidak syarat dalam takbiratul ihram. Namun disyaratkan dalam salat yang pertama. Maksud apa? Di antara takbiratul ihram sebelum salam. Walau ma'asalah ni ketika salam lah. Tapi jangan sudah kum baru ia niat. Tak boleh. Hak ni pada pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i lah. Kalau kita buka dalam kitab Majmu' ada 3 pendapat. Tapi kita ambil hak paling mu'tamad tu. Iaitu mana? Mestilah di antara takbir sebelum habis salam. Mesti ada niat. Contoh, dia jenis orang hak jenis waswah ni kan. Dia nak jamak, dia nak qasar. Jadi, masa dalam takbiratul ihram, niat qasar dulu. Nampak tak? Kita nak ajar sesun. Niat. Mula-mula, contoh dia nak jamak takdim zuhur dengan asar. Zuhur dengan asar. Masa main zuhur, dia qasar. Niat qasar. Tak niat jamak lagi. Allahu Akbar, sahaja aku salat zuhur, qasar. Niat qasar. Okey, selesai. Dia pun semayang. Sebelum baca Fatihah ataupun sudah baca Fatihah, baru dia niat qasar. Faham tak? Tengah-tengah semayang, aku qasar. Aku jamak. Dan asar dalam waktu zuhur. Dia baru niat jamak. Boleh tak? Boleh. Bahkan kalau tengah tahiyat akhir. Asal tak dia nak tinggal. Afdal. Lepas tu tengah tahiyat akhir. Sayang pula. Dia pun niat jamak. Boleh tak? Boleh. Faham? Sebab jamak takdim. Ada pun dah kayak gini, bangun semayang kedua, kena niat lagi. Tak perlu niat dah. Bangun semayang kedua, semayang asar, niat qasar je lah. Jamak niat dah. Tak perlu niat dah. Jelah. والموالاة بينهما ودوام السفر إلى الإحرام بالثانية. والموالاة بينهما, dan mualat di antara keduanya. Maksud apa? Sudah semayang pertama mesti sambung lalu semayang kedua. Sekiranya terpisah yang lama pada uruf. Kalau pisah sekejap apa? Pisah lama, maka kata para ulama wajib dia kena tunggu masuk solat kedua, waktu solat kedua boleh semayang. Tidak berlaku dah jamak kat atas dia. Sebab apa tak berlaku dah jamak kat atas dia? Kerana sudah putus mualat. Adapun kata ulama, sekiranya putus tadi kerana putus sebab semayang. Contoh, sudah semayang pertama batal wuduk dia. Atau wuduk. Dia pun pergi ambil air semayang lama. Ambil air semayang apa semua tu,
Lepas tu sambung. Boleh ke tak? Boleh. Sebab ambil air semayang, ahwal sembahyang. Perkara hal semayang. Tapi kalau putus bukan perkara semayang, maka ulama kata tak boleh. Dah tak boleh sembang langsung ke? Boleh sembang. Cakap apa semua. Boleh. Tapi jangan yang lama. Lama sekejap tadi, tengok pada uruf. Jelas? Sama. Dah kata macam 2 rakaat tu dah. Dia masalah 2 rakaat ni, atas takdir pada ulama. Dia sebenarnya asal pada uruf. Kalau tengok dalam Al-Qawi pun dia sebut. Dalam kitab ni, Syarah Dr. Amjad dia sebut 2 rakaat. Syarah Dr. Amjad dia sebut 2 rakaat. Sebenarnya setakat-takat ada carilah. Tak ada sebut 2 rakaat. Dia sebenarnya balik pada uruf. Tapi ditulis dengan qada, bukan macam tu. Maknanya qada. Ada ulama' dia qadakan 2 rakaat. Sebenarnya qada 2 rakaat tu seqada melihat pada uruf je. Dia asal-asal balik pada uruf kok. Wadawamu safari, dan berkekalang safar ilal ihrami bisaniyati, berkekalang musafir sehingga takbiratul ihram salat yang kedua. Ni masalah dia ni. Maksud sini mudah kita sebut, kekal sebab ruksah, kekal sebab boleh jamak sehingga takbiratul ihram salat yang kedua. Faham? Maksud gua ni, contoh kita ambil masalah kemarin. Masalah kemarin kan, dia sudah memulakan musafir apabila keluar daripada daerah dia. Contoh, kampung dia Bukit Payung. Dia nak pergi ke KL. Sampai di kampung dia Ajil. Kawasan Bukit Payung ke Ajil tidak sampai 2 marhalah. Tapi boleh tak pergi dia qasar? Boleh dah dia qasar. Boleh tak pergi jamak? Boleh dah, sebab sudah mula musafir. Baik. Dia pun semayang. Sudah semayang yang pertama, dia naik semayang kedua. Takbiratul ihram. Tengah-tengah baca Fatihah semayang yang kedua, dia batalkan musafir dia. Baik, ketika itu boleh tak dihabiskan jamak? Boleh. Boleh tak dihabiskan jamak? Boleh. Tapi qasar dia batal. Wajib disempurnakan jadi 4. Faham tak? Samalah juga kalau dia jamak kerana hujang. Kalau dia jamak kerana hujang, maka kena kekal hujang tadi pada takbiratul ihram salat pertama, salam salat pertama, takbiratul ihram salat kedua. Kalau lepas takbiratul ihram salat kedua, hujang berhenti, boleh ke tak dia teruskan salat? Boleh. Jelas? Mungkin masalah jamak kerana hujang ni di Malaysia tidak berlaku mana, tapi di negara Arab benda ni ma'ruf. Wa yushtaratu في التأخير نيته قبل خروج وقت الأولى ولو بقدر ركعة. ويشترط dan disyaratkan fi ta'khir, pada jamak ta'khir. Bila niat jamak ta'khir? Niyatuhu qabla khurujil waqtil ula. Niat sebelum keluarnya waktu yang pertama. Niat sebelum keluarnya waktu yang pertama. Maksud apa? Dia nak jamak zuhur dalam waktu asar. Jadi dalam tempoh zuhur tu, sepanjang tempoh zuhur, contoh zuhur pukul 1 sampai pukul 4. Di dalam waktu zuhur antara pukul 1 sampai pukul 4 ni, mesti ada niat dia ini jamak. Dah kayak gini, bila dia semayang dalam waktu asar, dia kena niat jamak lagi. Tak perlu dah lah niat jamak. Sebab apa? Sebab dia niat dah pada salat pertama. Dia niat dah dalam waktu tadi. Jadi masa nak semayang ni, dalam waktu asar ni, kena niat qasar dalam takbiratul ihram. Tak perlu dah niat jamak. Jelas? Walau biqadri raka'atin, walaupun qada waktu salat pertama tadi tinggal serakaat lagi, seminit lagi, boleh tak? Boleh. Wadawamu safari ila tamamiha, dan berkekalangnya musafir sehingga selesai semayang yang kedua. Maknanya sudah semayang, mestilah dia masih kekal musafir. Jelas? Wa illa, sekiranya tidak, sekiranya tidak niat dalam waktu salat pertama, ataupun tidak kekalnya musafir, maka sarati zuhru qadaan, maka zuhur jadi qada. Kalau isyak lah, isyak jadi qada. Faham? Kalau maghrib lah. Waktu salat pertama tu jadi qada. Jelas tak? Sini ada beberapa masalah yang kita perlu huraikan. Banyak masyarakat kita tanya masalah dia jamak takdim sebelum sampai ke satu tempat. Contoh, kita kelas A, sampai di kelas A, kita pun semayang jamak takdim.
Kemudian kita pergi rumah abang kita, nak duduk seminggu. Rumah abang kita mana? Katakanlah Sepang. Ataupun Bangi. Tak jauh mana? Bangi kan? Tak jauh mana? Baik. Siapa tu kita tak masuk lagi mukim Bangi. Kita sampai Kelai. Kita boleh jamak qasar tak? Boleh. Kita pun jamak qasar. Siapa dekat Ngebangi, tak masuk lagi waktu asar. KG bila masuk waktu asar, adakah kena ulang balik semayang asar? Kata para ulama, tak. Sebab apa? Sudah terangkat bara'atuz zimmah kita. Yalah, masalah pertama. Masalah yang kedua, orang biasa tanya masalah dia. Ustaz, betul ke kalau kita mulakan musafir selepas masuk waktu, kita tak boleh ambil rukhsah jamak dan qasar? Apa tak? Zuhur masuk pukul 1. Kita start musafir kedua. Kita tak semayang lagi. Kita start semayang bila? KG. Dalam perjalanan sebab nak ambil jamak qasar. Betul ke kita tak boleh jamak qasar? Pendapat ni disebut dalam kitab Fiqh Manhaji. Namun, sekiranya kalau kita tengok dalam kitab Majmu', Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sebut boleh. Jadi, ketika itu kita mengambil pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi kata boleh. Jelah. Wa yajuzu dan harus jam'u bil matar. Jamak dengan sebab hujan. Taqdiman. Jamak taqdim. Tadi Imam Nawawi kata tu jamak dan qasar. Jamak dan qasar. Wa yajuzu dan harus jam'u bil matar taqdiman. Jamak kerana hujan taqdiman. Jamak kerana hujan hanya boleh kerana jamak taqdim. Jamak takhir tak boleh. Liman salla, bagi siapa? Jama'atan. Syarat mesti mayang jemaah. Kalau mayang seorang tak boleh. Fi makanin ba'idin, pada tempat hak jauh. Kalau sejid tepi rumah tak boleh. Wa ta'azza bil matari fi tariqihi, dan dia terkesan dengan hujan dalam perjalanannya, walaupun hujan itu hujan yang tidaklah lebat, namun syarat dia mestilah mampu untuk membasahkan tubuh dia. Yalah. Baik, selesai. Masuk bab sembahyang Jumaat. Bab salatil Jumu'ah. Baik, bab pada menyatakan solat Jumaat. Tajibul Jumu'atu ala kulli mukallafin hurrin zakarin muqimin bila maradin wa nahwihi mimma taqaddam. Baik, tajibu Jumu'atu. Jumu'atu. Dan diwajibkan Jumaat. Siapa? Ala kulli mukallafin, atas orang mukallaf. Maksud bila sebut mukallaf, maka kanak-kanak tak wajib. Orang gila tak wajib. Syarat yang kedua, hurrin, merdeka. Hamba tak wajib. Apa sahaja jenis hamba tak wajib. Namun ulama' kata hamba jadi wajib Jumaat atas satu masalah. Bila tuang dia arahkan dia. Ketika mana tuang dia arah dia pergi sembahyang Jumaat, maka ketika itu dia ni wajib Jumaat. Tapi adakah masuk dalam 40 orang? Tak masuk. Faham tak? Tak masuk dalam Jumaat. Syarat yang ketiga, zakarin, lelaki. Perempuan tak wajib Jumaat. Tapi kalau nak buat Jumaat, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Muqimin, mestilah orang yang bermukim. Orang bermukim wajib Jumaat. Dan sebab apa ya sebut mukim saja sini? Sebab bila sebut mukim, masuk sekali mastautin. Tapi kalau sebut mastautin, tak masuk orang bermukim. Yalah, sebab tu dia sebut hak rendah, hak atas masuk sekali. Yalah tak? Jadi mukim, orang mukim wajib Jumaat. Kalau orang mukim wajib Jumaat, maka orang mastautin pun wajib Jumaat. Tapi adakah orang bermukim dikira dalam 40 orang? Tak. Orang mukim tak kira dalam 40 orang. Bila maradin, tanpa ada sakit. Wa nahwihi, dan seumpama sakit, mimma taqaddam, pada barang hak yang telah lalu. Maksud mana? Hak bab gugur Jumaat. Kan ini terang dah kan? Bab gugur Jumaat. Baik, sambung. وتجب على المريض ونحوه إذا حضر وقت إقامتها أو حضر في الوقت ولم يشق عليه الانتظار. Baik, watajibul 'alal maradi, dan wajib atas orang sakit. Wa nahwihi, dan seumpamanya, idza hadara waqta iqamatiha, sekira datangnya sakit itu waqta iqamatiha, pada waktu mendirikannya Jumaat. Au hadara, ataupun hadirnya sakit itu
fi waqti, pada waktunya waktu Jumaat. Walam yashqa alaihi intizar, dan dia tidak takut untuk tunggu. Maksud guna gini, dia mari dah ke masjid, Jumaat tak masuk lagi. Contoh kita ambil siapa? Tok Siok lah, AJK, tukang bersih masjid kan. Tok Siok lah, Tok Siok, dia kan bersih masjid. Dia mari awal. Dia mari pukul 9, mari dah. Awak kemah-kemah, tengah-tengah duduk sejid, duduk kemah-kemah tu, Allah mari sakit. Maka kata ulama, gugur tak kewajipan Jumaat? Tak gugur, sebab dia ada di situ dah. Ataupun tengah-tengah dengar khutbah, mari sakit, gugur tak Jumaat? Tak gugur. Tapi adakah tak gugur tadi secara mutlak? Tak. Ulama kata tak gugur sekiranya dia tak takut untuk tunggu. Tapi kalaulah takut untuk tunggu, maksud mana? Kalau tunggu ni ustaz, kau teruk jadi. Kalau tunggu ni boleh bawa kepada mudarat lebih besar. Kalau tak tunggu ni rosok habis, sakit habis, maka ketika tu ulama kata gugur. Faham tak? Faham kan masalah kan? Wa man balaghahu ومن بلغه نداء صيت من طرف موضع الجمعة مع سكون الريح والصوت. ومن بلغه, dan bagi siapa ni, man ni atah pada wayajibu, watajibu ke wayajibu, watajibu, dan wajib. Dan wajib bagi siapa yang mana? Balaghahu, yang dengar, yang sampai kepadanya, nida'u, seruang, sayyitin, seruang suara yang nyaring. Sayyitin ni suara yang nyaring. Min tarafil mawdi'il jum'ati, dari taraf ni tepi tempat Jumaat. Maksud gua ni, dia ni duduk dekat tepi kampung. Ujung kampung cerok orang. Cerok kampung duduk. Kalau orang bang memang tak dengar dia, maka wajib tak Jumaat? Tak wajib. Tapi kalau dengar, maka ketika itu wajib Jumaat. Ma'a sukunir rih was-sauti. Tapi tak dengar tadi tu, dengar tu dengan sukun. Asal sukun ni diam, tapi maksud sini tenanglah. Tenangnya angin dan suara. Maknanya bukanlah hiruk pikuk suara apa semua. Suasana diam tu ia boleh dengar. Faham tak? Tapi kalau hiruk pikuk ia tak dengar, tu munasabah lah. Moga hiruk pikuk. Tapi kalau suasana diam pun ia tak dengar, maka ketika itu gugur Jumaat. Faham? La ala musafirin safaran mubahan tawilan wala qasiran, dan tidak wajib Jumaat atas musafirin, orang yang musafir. Yang mana musafir tadi? Safaran mubahan, musafir yang harus. Kalau musafir wajib, musafir hak maksiat, yakni musafir haram, maka ketika itu kekal Jumaat atas dia. Sebab apa? Ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Mesti musafir tadi musafir yang harus. Tawilan atau qasiran. Sama ada musafir tadi lebih 2 marhalah ataupun kurang daripada 2 marhalah. Kita sebut dah, musafir qasir dia ada ruksah dia. Dan ruksah dia kita sebut dah kemarin jelah. ويحرم السفر بعد الفجر إلا مع إمكانها في طريقه أو توحش بتخلفه عن الرفقة. ويحرم السفر, dan jadi haram musafir ba'dal fajri, selepas masuk waktu fajar. Maksud dia masuk waktu subuh, dia baru nak memulakan musafir, maka musafir tadi jadi haram. Bila? Illa, melainkan tak jadi haram, ma'a imkaniha, sekira-kira bersama kemungkinannya, fi tariqihi, kemungkinannya Jumaat, fi tariqihi, pada perjalanannya. Maksud mana? Dia kalaulah musafir lepas Jumaat pun, dang dia kerja Jumaat, maknanya dang lah dia semayang Jumaat, maka kata para ulama ketika itu musafir dia tak haram. Tapi kalaulah dia musafir hari Jumaat, dia tahu dah memang dia tak dang nak semayang Jumaat, maka musafir tadi musafir yang haram. Jadi dia kena keluar memulakan musafir dia sebelum masuk waktu subuh. Dah ustaz, kalau dia start hari Khamis, kalau hari Khamis tu jelas-jelas dah lah. Ni maksud kita kalau dia nak start hari Jumaat. Bila dia nak memulakan musafir hari Jumaat, mestilah dia turun sebelum subuh. Jelas. Bila dia turun sebelum subuh, maka gugurlah Jumaat dia. Jelas. Ni biasa tak orang tanya ni, ustaz nak pergi Kenyir. Kenyir harus book pukul 9.
Dah ke mana Ustaz? Kata pendet masalah. Turun sebelum subuh. Keluar rumah. Duduk jeti lu. Minum air lepak-lepak lu. Gugur Jumaat. Faham tak? Faham. Au tawahhasha. Ataupun dia tawahhasha. Tawahhasha ni, dia asal tawahhasha ni jadi sunyi. Sunyi, kalau terjemah sunyi dia macam tak kena lah. Tapi asalnya tawahhasha ni jadi sunyi. Kosong. Maksud sini dengan makna takut lah. Takut bitakhallufihi anir rifqah. Takut daripada tertinggalnya daripada rakan-rakan. Sebab ni musafir dululah. Faham tak? Kalau ia semayang Jumaat kena tinggal di rombongan, maka ketika itu tak apa. Lah. Baik, ia akan timbul satu iskal. Dah bila musafir hari Jumaat haram. Baik. Dah kalau orang memulakan musafir lepas subuh, lepas tu dia niat nak tinggal Jumaat, maka apa hukum musafir dia? Musafir tadi jadi musafir maksiat. Musafir tadi jadi musafir maksiat. Baik, bila musafir maksiat, kan kita belajar dah, musafir maksiat, boleh tak ia ambil jamak dan qasar? Tak boleh. Tapi ulama kata, dalam masalah ni, boleh dia ambil jamak qasar. Tapi dengan syarat, kena tunggu orang selesai buat Jumaat dulu. Faham tak? Faham dah? Baik, mana mazhab Syafi'i ambil sebelum Jumaat ini? Sebab dalam Quran Allah kata yaumil Jumaah. Bila yaum, hari. Bila sebut hari, bila permulaan hari, siang. Dia lain hari dengan malam. Bila sebut yaum, hari. Bila sebut hari, waktu siang. Bila bermula waktu siang? Bila masuk waktu subuh. Sebab itu bermula bara'atuz zimmah. Bila bermulanya zimmah terhadap seseorang untuk Jumaat apabila masuk waktu subuh. Jelas. Sambung. Wa tusannul jama'atu fi zuhril ma'zurin wa yukhfunaha in khafiya al-'udhru. Baik, wa tusannu dan disunatkan jama'atu jemaah fi zuhri pada sembahyang zuhur. Ma'zurin, orang hak zuhur tadi zuhur secara kerana uzur. Dia sembahyang zuhur apa? Sebab dia orang yang ada uzur. Jadi tak wajib dia Jumaat. Sebab oleh kerana dia ada uzur, tak wajib dia Jumaat. Sekalipun gitu, sunat dibuat berjemaah. Faham? Wa yukhfunaha in khafiya al-uzru. Dan dia sembunyikannya jemaah sekiranya tersembunyinya uzur. Kalau uzur tadi uzur yang tersembunyi, maka jemaah pun biar sembunyilah. Tapi kalau kalau uzurnya zahir, maka jemaah pun zahir lah. Faham? Wa man sahhat zuhruhu sahhat jumu'atuhu. Hak ni kaedah ni penting. Siapa hak sah zuhurnya, maka sah Jumaatnya. Maksud sini benda. Contoh, dia lain. Syarat sah berbeza dengan syarat wajib. Berbeza dengan syarat wajib. Baik. Apa syarat sah Jumaat? Seperti mana syarat sah zuhur, begitulah syarat sah Jumaat. Maksud apa sini? Orang perempuan sah ke tak dia semayang, wajib tak dia semayang Jumaat? Tak wajib. Orang perempuan tak wajib Jumaat. Tapi sah ke tak dia Jumaat? Sah. Sebab apa? Kerana dia sah zuhur. Jelas? Budak sah wajib tak dia Jumaat? Tak wajib. Tapi sah tak dia semayang Jumaat? Sah. Sebab apa sah dia semayang Jumaat? Kerana sah dia semayang zuhur. Jelas? Kaedah ni penting. Wa man sahhat zuhuruhu sahhat jumu'atuhu. Siapa sah zuhurnya, maka sahlah Jumaat. Wa man wajabat alaihi, dan wajib barang siapa hak wajib ke atasnya, la yasihhu ihramuhu bizuhri qabla salami imami. Siapa hak wajib ke atasnya Jumaat, la yasihhu, tidak sah ihramuhu, ihramnya, takbiratul ihramnya dengan zuhur qabla salamil imam, sebelum salangnya imam. Sebab tu ulama kata, siapa hak tinggal Jumaat tanpa ada keuzuran, contoh tak ada musafir, dia turun musafir lepas subuh, kemudian sampai ke RNR, dia tak pergi, tak exit mana-mana untuk semayang Jumaat, maka dia wajib Jumaat asal. Tapi dia berhenti RNR, dia tak semayang pun Jumaat, maka ketika itu dia telah melakukan perkara yang haram. Baik,
Dah boleh tak dia qasar? Boleh. Bila sebut qasar, maka sembahyang zuhur. Bila ia boleh sembahyang zuhur? Bila sudah dah orang buat Jumaat. Mana ambil kaedah? Ni kaedah. Tidak boleh dia takbiratul ihram untuk zuhur, melainkan apabila sudah dah imamnya daripada Jumaat. Jelah. Wa yundabu, dan disunatkan lirraji, bagi orang yang berharap. Berharap pada zawalal uzrihi, hilangnya uzurnya. Ta'khiru zuhrihi, melewatkan zuhurnya, ila ya'si, kepada putus asanya, minal Jum'ah, daripada Jumaat. Maksud mana? Dia sakit. Ataupun dia sakit lah, kita ambil mudah. Dia sakit. Lepas tu, dia bila sakit, bolehlah dia sembahyang zuhur. Betul tak? Tapi dia kata, hilang sekejap ni. Makan ubat dah. Hilang ni, tak apa, insyaAllah boleh hilang. Dia pun tunggu. Dah hilang juga. Ada apa dah sembahyang lagi? Sebab apa? Takut hilang. Tok Khatib tengah khutbah dah ni. Tiba-tiba bila Tok Khatib habis dah sakit. Lepas tu sakit dah hilang lagi. Tok Khatib tengah sembahyang dah. Rakaat kedua. Maka memang dah edang dah dia Jumaat. Maka ketika itu kata para ulama, boleh dah dia sembahyang zuhur. Sebab apa? Sebab putus asa dah dia daripada Jumaat. Jelas dah? Sama. Faslun lil Jum'ah syurutun zawaid. Baik. Pada Jumaat, syurutun zawaid, ada syarat-syarat tambahan. Pada sembahyang Jumaat ada syarat-syarat tambahan. Apa dia? Lil Jum'ati syurutun zawaid. Al-awwal waktu zuhri. Baik, yang pertama waktu zuhur. Yakni benda, sembahyang Jumaat mesti dilakukan dalam waktu zuhur. Sekiranya sudah habis zuhur. Contoh, kalaulah satu juzuk daripada sembahyang dia masuk kepada waktu asar, maka ketika itu wajib disempurnakan jadi zuhur. Masuk mana? Contoh, di hari tu Jumaat lambat. Apa? Sebab bilang orang tak cukup. Ini berlaku. Kita tak berlaku. Kalau di perkampungan pendalaman, berlaku benda ni. Duk bilang orang. 1, 2, 3, 4, 5. Tak cukup. Jadi tunggu tu. Allah pukul 3.30 baru boleh buat. Baru boleh khutbah. Bila khutbah pula, khutbah panjang. Baca teks. Lepas tak sudah khutbah, semayang pula lama. Tiba-tiba tengah tasyahud akhir, orang bangsa. Maka ketika itu, Tok Imam tak boleh salam, dia kena bangun tambah 2 rakaat lagi. Hak dia baca tasyahud akhir tu, seumpama seolah-olah jadi tasyahud. Wajib dia sempurnakan solat dia jadi benda. Jadi solat zuhur. Faham? Walaupun dia niat Jumaat tadi. Sebab apa? Sebab Jumaat syarat dia mestilah dalam waktu zuhur. Sekira keluar walaupun 1 juzuk, maka solat tadi jadi zuhur. Jelas? Fala tuqda bil jumu'ati. Tidak boleh qada dengan Jumaat. Faham? Tidak boleh qada dengan Jumaat. Sebab tu orang tanya, Ustaz, boleh tak jamak takhir Jumaat? Dah boleh. Jumaat tak boleh jamak takhir. Jamak takhir ni zuhur dan asar. Adapun kalau jamak takdim dibolehkan. Jumaat dengan asar jamak takdim boleh. Menurut pendapat majoriti para ulama, walaupun tidak berlaku persepakatan. Falau qada al-waqta, sekiranya kalau sempit waktu, ahramu biz-zuhri, maka dia kena ihram dengan zuhur. Contoh, tinggal 2 minit lagi. Sudah khutbah tu 2 minit lagi. Memang dah edang lah 2 rakaat. Maka ketika itu kata para ulama kena takbiratul ihram dengan salat zuhur. As-sani, yang kedua, an tuqama fi khittati baladin aw qaryatin, mestilah dilaksanakan. Syarat kedua, an tuqama, hendaklah dilaksanakan. Laksanakan benda Jumaat tadi yang fi khittatin, pada khittah. Apa maksud khittah? Asal khittah ni garisan baladin, negeri, au qaryatin, ataupun kampung. Dia asalnya balad di sini kena terjemah negeri, tapi maksud balad di sini yakni perkampungan yang besar. Qaryah perkampungan yang kecil. Faham tak? Perkampungan yang besar, perkampungan yang kecil. Maksud gua ni, dia mesti buat Jumaat tadi dalam perkampungan. Dia tak boleh buat dalam hutang balik kampung. Kampung. Belakang kampung ni hutang.
buat Jumaat dalam hutang ni, boleh tak? Tak boleh. Dia mesti buat dalam penempatan, dalam garis penempatan. Sebab tu tidak berlaku Jumaat dekat offshore tak? Kat tengah laut tak? Offshore tak berlaku Jumaat. Sebab apa? Dia bukan penempatan. Maka ketika tu, tak ada Jumaat. Bila tak ada Jumaat, tak wajib. Satu lagi orang biasa tanya, Ustaz, Jumaat ni, wajib buat di masjid ke? Tak wajib buat di masjid. Walaupun berlaku ni perselisihan lah. Tapi, Jumaat tak syarat buat di masjid. Sebab pernah berlaku di Terengganu, masjid mengabang tengah, runtuh atap. Jadi, tak boleh. Jadi, buat kemah di luar, pasang kemah, kanopi banyak-banyak. Boleh tak buat Jumaat? Boleh, ada masalah. Lah, sama. الثالث ألا يسبقها ولا يقارنها جمعة في تلك البلد إلا لعسر اجتماعهم. Baik, as-salisu yang ketiga, alla yasbiqaha, tidak mendahuluinya, wala yuqarinaha, dan tidak bersama-sama, Jumu'atun fi tilkal balad, pada satu negeri. Maknanya satu tempat, satu kampung, tidak boleh buat dua Jumaat. Faham? Kalau buat dua Jumaat, hak ni buat Jumaat, hak ni buat Jumaat. Kalau bersama-sama, dua-dua tak sah. Kalau hak ni buat dulu, hak ni buat kediam, maka hak ni je sah, hak ni tak sah. Faham tak? Faham? Sebab apa? Kerana Jumaat dalam satu negeri mesti satu tempat je. Illa, anda sebut dah, balad di sini bukan dengan makna negeri. Balad di sini makna perkampungan yang besar. Illa li'usri ijtima'ihim, melainkan kerana payah berkumpul pada satu tempat. Kalau kumpul pada satu tempat, jawapan dia memang tak berak lah. Masjid tak besar mana. Kumpul lah ke situ penuh orang. Maka kata para ulama, ketika itu tak apa. Tapi ingat, iza dibenarkan pada satu-satu kemudahan, dia ada sekatan dia. Kalaulah penuh orang, tapi berhajat pada dua tempat, maka boleh buat dua tempat Jumaat je. Tidak boleh buat tempat yang ketiga. Sebab apa? Sebab bila benda tu keharusan tu dia ada sekatan dia. Faham? Sama. Ar-rabi'u al-jama'ah. Syarat yang keempat, mestilah melakukan secara Jumaat tadi secara berjemaah. Sekiranya dibuat secara sendiri-sendiri, tidak boleh. Orang tanya satu masalah lagi, biasa orang tanya, Ustaz, dia syarat nak buat Jumaat ni mesti ada kelulusan dari kerajaan ke? Dia sebenarnya berlaku perselisihan di kalangan para ulama. Mu'tamad mazhab Syafi'i tak syarat. Boleh buat Jumaat walaupun kerajaan tak benarkan. Namun kita melihat pada undang-undang lah pula. Jelas dah. Adapun daripada sudut hukum sah. Tapi melihat pada undang-undang lah pula situ. Wa syurutuha, dan disyaratkan pada jemaah tadi tu, 40 musliman, mestilah 40 orang lelaki, 40 yang Islam. Dia ambil 40 ni ambil daripada mana? Mazhab di masalah jumlah Jumaat memang berlaku perselisihan di kalangan para ulama. Tidak berlaku persepakatan. Memang ulama selisih pendapat. Ulama kata 40 ni, ada ulama kata 40, dan ini pendapat mazhab Syafi'i kerana ambil daripada hadis As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah adalah antara sahabat Nabi SAW yang mula-mula buat Jumaat di Madinah. Dan dia buat seramai 40 orang. Maka ulama dalam mazhab Syafi'i, dia kata disyaratkan Jumaat mesti secara berjemaah. Okey, baik, secara berjemaah. Maka Nabi SAW buat berjemaah sekurang-kurang 40. Tak pernah kurang daripada 40. Maka ulama dalam mazhab Syafi'i ketika itu, dia ambil berjemaah wajib 40 orang. Faham? 40 tadi pula, zakar, mestilah musliman, mestilah Islam. Tapi kita sebut awal-awal dah berlaku perselisihan masalah dalam pendapat dalam masalah ni. Bahkan dalam mazhab Syafi'i. Namun pendapat yang mu'tamad 40 lah. Musliman, mestilah Islam. Zakaran, mestilah lelaki. Kalaulah puang, budak-budak, orang puang, dia tak boleh masuk dalam 40 orang ni. Mukallafan, mestilah dia mukallaf. Yakni benda tak masuk kanak-kanak. Kanak-kanak tak boleh bilang dalam 40. Hurran, mesti merdeka. Hamba tak boleh kira dalam 40.
Mutawattinan dengan makna mastautin. Mestilah mastautin. Orang mastautin dikira dalam 40. Ada pun orang bermukim. Orang bermukim wajib Jumaat. Tapi dia kira tak dalam 40, tak kira dalam 40. La yaz'anu, yang tidak terangkat illa lihajatin, tidak terangkat melainkan, yakni tidak terangkat, tidak terangkat, tidak berangkat. Tidak berangkat sini maknanya ahli watan tu lah, ahli tempatan. La yaz'anu menghuraikan mutawattinan. Menghurai la yaz'an, yakni tidak berangkat, maknanya ahli tempatan lah, bukan pergi pindah kampung sebelah. Faham? Illa lihajatin, melainkan kerana ada hajat. Fa in naqasu fi salah, sekiranya kurang daripada demikian itu pada semayang, sarat zuhran, maka jadi zuhur. Faham? Jadi wajib sempurna jadi 4 rakaat. Wa yajuzu, dan juga harus, kaunu imamiha, imamnya itu abdan, hamba. Boleh tak? Boleh. Hamba jadi tu imam. Boleh tak? Boleh. Hamba jadi tu imam. Boleh. Tak ada masalah. Au musafiran, ataupun orang musafir jadi tu imam. Boleh tak? Boleh. Au sabiyan, ataupun budak-budak jadi imam. Boleh tak? Boleh. Tapi syaratlah in zada alal arba'in, sekiranya lebih daripada 40. Sebab apa? Sebab kalau kurang daripada 40, tu imam kena bilang sekali dalam 40. Tiba-tiba tu imam tak cukup syarat, maka tak sah. Faham? Al-khamisu, khutbatan qabla salat. Syarat yang kelima bagi Jumaat, khutbatan qabla salat. Mestilah ada 2 khutbah. Dia tidak sah 1 khutbah. 2 khutbah sebelum daripada semayang. Ada pun kalau raya selepas daripada semayang. Wa furuduhuma khamsah. Ada pun syarat-syaratnya ada 5. Benda syarat-syarat rukun-rukun khutbah. Apa maksud rukun-rukun? Apa yang perlu ada dalam khutbah? Yang pertama, hamdulillahi ta'ala. Boleh dia guna, tapi syarat dia mesti lafaz hamdu, tidak boleh lafaz dengan lafaz lain. Mesti lafaz hamdu. Boleh guna alhamdulillah, boleh. Ahmadullah, boleh. Ataupun lillahil hamdu, boleh. Ana hamidun lillah pun boleh. Boleh. Tapi syarat mesti lafaz jalalah dan juga lafaz hamdu. Wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kena selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, boleh. Usalli Muhammad, boleh. Nusalli Muhammad pun boleh. Kena ada selawat. Allahumma salli Rasul pun boleh. Allahumma salli ala Nabi pun boleh. Kemudian wasiyatu bittaqwa, wasiat taqwa. Wasiat taqwa. Wasiat. Kemudian watajibu hadhihi salasatu fi khutbatain, dan disyaratkan 3 ni, dan diwajibkan ketiga-tiga ini fi khutbatain, dalam 2 khutbah. Khutbah pertama, khutbah kedua mesti adalah ketiga-tiga ni. Mesti ada hamdu, selawat dan wasiat taqwa. Khutbah pertama ada, khutbah kedua ada. Warabi'u, dan yang keempat, qira'atu ayatin mufhimatin fi ihdahuma, membaca satu ayat yang memberi faham pada salah satu daripada keduanya. Khutbah nak baca ayat Quran khutbah pertama boleh, nak baca ayat Quran khutbah kedua boleh. Tapi ayat tadi satu ayat yang memberi faham. Imam Ibn Hajar mensyaratkan satu ayat yang sempurna. Imam Romli kata tak syarat satu ayat yang sempurna, hanya disyaratkan ayat tadi beri faham dia. Al-khamisu, yang kelima, ad-du'a'u lil mu'minina fi tsaniyah. Doa pada khutbah kedua. Khutbah kedua mesti doa. Doa mesti dalam khutbah kedua. Kalau doa dalam khutbah pertama tidak memadai. Jadi mudah tak? Mudah je khutbah ni. Naik atas mimbar, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Dia pun duduk. Naik khutbah kedua. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Allahumma gfirlil mu'minina wal mu'minat. Sah tak khutbah? Sah. Sah khutbah. Ada masalah. Sebab
dia berlaku di Malaysia bila ia berlaku Tok Khatib rebah tengah khutbah. Dia khatib bila rebah tengah khutbah tidak boleh sambung khutbah. Mazhab Syafi'i mesti start daripada awal mula. Tidak boleh sambung khutbah. Pada mazhab Syafi'i mesti start daripada awal semula. Hak ni kena ambil berat. Ada sebab berlaku di Malaysia sambung. Tapi tak apalah, mazhab lain kata boleh. Tapi mazhab Syafi'i tak boleh. Mesti start daripada awal balik. Mesti start daripada awal semula. Bila start daripada awal semula, tiba-tiba dak tahu dah kita bukan pandangan khutbah. Maka hak wajib sudah. Bismillah, alhamdulillah, ittaqullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Duduk. Lepas tu naik khutbah kedua. Bismillah, alhamdulillah, ittaqullah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Duduk. Selesai khutbah. Boleh mayang. Wa syurutuhuma, dan disyaratkan kepada kedua khutbah tadi, al-qiyamu liman qadara, diri bagi siapa hak mampu. Adapun kalaulah dia tak mampu berdiri, Tok Khatib tak mampu berdiri, boleh tak duduk? Boleh. Tapi ketika itu afdal diberi ke orang lain untuk berkhutbah. Wa kaunuhuma bil arabiyyah, mestilah keduanya dalam bahasa Arab. Maksud dia, rukun-rukun khutbah mesti dibaca dalam bahasa Arab. Adapun huraian-huraian tak apa dalam bahasa Melayu. Yalah. Wa ba'da zawali, dan hendaklah selepas gelincir. Maksud dia, khutbah tadi mestilah dilaksanakan dalam waktu zuhur. Sekiranya sebelum waktu zuhur, maka tidak sah khutbah ni. Wa julusu bainahuma bi tama'ninati, dan juga duduk di antara dua khutbah qada tama'nina. Hak ni hak sekurang-kurang. Ada pun hak afdal dia duduk qada baca surah Al-Ikhlas. Kalaulah Tok Khatib tak duduk terus di antara dua khutbah, maka ketika itu dihukumkan dalam mazhab Syafi'i satu khutbah je. Yalah. Dihukumkan dalam mazhab Syafi'i, bukan kita bahas mazhab lain. Mazhab Syafi'i dihukumkan satu khutbah sahaja. Ni berlaku. Di Terengganu berlaku, di Besuk. Tok Khatib baca tak duduk antara dua khutbah. Jadi pada mazhab Syafi'i jadi hukum satu khutbah. Adapun mazhab lain kata tak ada masalah. Berlaku kawan dia salah khutbah. Maknanya gemuruh kali pertama khutbah maknanya. Jadi khutbah tak duduk. Pakai direct terus baca teks. Tu baca teks dah. Tak duduk. Baca direct. Lepas tu semayang. Jadi tu imam waktu khutbah ni jadi cengang. Nak tegur pun rasa macam salah, tapi nak tegur ke tak? Sudah semayang pakai telefon. Ustaz mana Ustaz? Kata kalau mazhab Syafi'i memang tak sah. Dah tu nak semayang Jumaat mula ni orang balik lah ke? Kata ada masalah yang ambil taklid mazhab lain. Mazhab lain kata ada masalah. Cuma lepas-lepas ni jaga-jagalah. Wa isma'ul adadi alladhi tan'aqidu bihi, dan didengari akan khutbah tadi pada jumlah yang terjadinya Jumaat dengannya. Maksud mana? Kan nak terjadi Jumaat mesti 40 orang. Jadi mestilah dengar Jumaat tadi, dengar khutbah tadi oleh 40 orang. Kalau antara 40 tu dia tidur, ada hak tidur. Hak tu ada khilaf. Wa mula wal muwalatu bainahuma, dan muwalat di antara keduanya. Maksud dia, sudah di antara khutbah pertama dengan khutbah kedua mesti muwalat. Wa bainahuma wa bainas salah, dan juga disyaratkan muwalat juga di antara dua khutbah dengan semayang. Sudah semayang, khutbah mesti terus semayang. Tak boleh buat kerja lain. Main kalau buat pengumuman muslimat, kita akan ada program minggu ni. Pertama ceramah perdana, yang kedua ceramah perdana. Duk buat pengumuman. Hak bukan berkaitan dengan semayang, maka gugur Jumaat. Maka kena khutbah mula. Yalah, sebab dia syarat muwalat. Wa taharatul hadasain, dan juga mesti suci daripada dua hadas ketika khutbah. Wa taharatun najasati, dan suci daripada najah dalam dua khutbah. Wasatru, dan juga menutup aurat. Kalaulah terbuka aurat ketika khutbah, maka hukumnya tidak sah. Wallahu taala alam. Kita berhenti sini dulu. Faslun fi hatu. Ini kita sambung petang ya. Yalah. Fasal pada menyatakan sunat-sunat
ketika khutbah dan Jumaat. Soalan. Orang pekak ni kira. Pekak tak kira dalam 40 sebab ia dah dengar khutbah. Ia kira dalam semayang tapi tak kira dalam khutbah. Maksudnya? Dan ia nak dengar dalam semayang 40 orang. Boleh tak? Boleh dia. Sebab kalau ia cukup syarat wajib. Tapi khutbah Jumaat dia tak dengar. Jadi dia tak boleh kira dalam 40 hak dengar Jumaat. Dengar khutbah. Faham? Soalan? Kita tak ada soalan online? Soalan, kalau putus mualaf kemudian kita solat zuhur semula, boleh jamak tak? Boleh jamak, ada masalah. Sebab sah je semayang. Solat zuhur tu jadi yang ada. Apa yang ada? Dah Jumaat ia tak sah. Ni pada solat Jumaat ni. Solat jamak kosong ni. Solat jamak ni. Solat jamak. Lepas tu? Putus mualaf. Oh. Ingatkan masalah Jumaat. Masalah jamak. Semayang zuhur. Lepas tu tak putus mualaf. Baik. Bila putus mualaf, boleh tak jamak? Tak boleh jamak. Kena tunggu masuk waktu asar pula. Kena tunggu masuk waktu asar, barulah boleh. RNR pun bukan penempatan kan Ustaz? Jadi tak wajib Jumaat lah. RNR bukan penempatan. Jadi kalau surah RNR kita buat Jumaat, maka tak sah Jumaat kita. Cuma kalau kita turun sebelum subuh, maka wajib Jumaat atas kita. Maka kita kena cari tempat untuk buat Jumaat. Yang kita pergi singgah RNR, siapa suruh? Patutnya exit pergi cari masjid. Faham? Lainlah kalau jeng nak exit tak boleh. Tu lainlah. Musim PKP ni ada keluarga-keluarga besar nak buat Jumaat di rumah. Pakai mazhab yang kata tidak syarat 40 orang, boleh ke tak? Boleh, tapi tak afdal lah. Mazhab Hanafi boleh. Mazhab Hanafi buat di rumah boleh. Tapi tak afdal lah. Afdal lagi buat zuhur. Adakah menjadi tanggungjawab imam untuk pastikan bilangan Jumaat mencukupi? Tak syarat. Sekadar ya bilang cukup. Adakah wajib bilang setiap masa? Tak. Awal-awal bilang cukup 40, tak. Dah tengah-tengah semayang, takkan seorang nak jaga cukup 40 tak. Faham? Kalau dia tahu hari Jumaat, tapi tak dengar azan, tu mana tak? Tak dengar azan tu sebab dia tak dengar azan. Kalaulah jauh daripada penempatan, maka waktu tak ada masalah. Contoh, ia ke laut. Ia ke laut, duduk tengah laut, memang tak dengar azan. Maka waktu tak ada masalah. Tapi tak dengar tadi kerana hiruk pikuk, maka wajib dia Jumaat. Tapi kalau suasana diam, memang diam, sunyi, dia duduk autau Ustaz, memang sunyi, tapi memang tak sapa azan ke dia, maka tak wajib. Ustaz, semasa safar saya singgah ke masjid untuk jamak. Saya nampak ada jemaah tengah solat. Saya tak pasti solat tambang ke qasar. Macam mana saya nak buat? Maka kita, kalaulah kita syok, maka kita tak boleh qasar, tak boleh ikut dia. Tapi kalau kita, dia ni qasar kot, kita pun rasa qasar, zan kita qasar, maka ketika itu kita boleh ikut. Tapi tiba-tiba dibina, rupa-rupanya dia tamam, maka batal qasar, wajib sempurna jadi tamam. Soalan? Kalau niat taklid, atau selesai awal. Kalau dia qasar, aku qasar. Kalau dia tamam, aku tamam. Atau selesai awal. Ada soalan? Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.